الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Syukur Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis nak mencari ilmu tentang mengenali isteri-isteri dan putri-putri Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah setakat ni kita sudah sampai ke surat ke-10, itu membincangkan mengenai wanita dalam kalangan masyarakat Kristian. Okey. Faiza, siapa Okey. tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Okey, kita mulakan tajuk baru iaitu wanita dalam kalangan masyarakat Kristian. Okey, muka surat 10 Okey. Munculnya Kristian di Eropah bertujuan untuk membasmi kemerosotan akhlak dan kemungkaran dalam kalangan masyarakat Eropah yang sudah sampai pada tahap yang amat membimbangkan, malah melebihi perilaku haiwan. Para pemimpin mereka akhirnya menemukan beberapa pandangan yang diyakini oleh mereka dapat dijadikan terapi ampuh terhadap wabak yang membahayakan itu. Biarpun begitu, pandangan para pemimpin Kristian tersebut sebenarnya tidaklah menghasilkan apa-apa melainkan penolakan. Demikianlah kerana apa yang difatwakan oleh mereka itu terlalu ekstrim dan bertentangan dengan fitrah manusia. Dah ada nak ulas? Tak ada. Tak ada. Salah seorang pemimpin Kristian bernama Tertullian berkata, wanita ialah pintu masuk syaitan ke dalam jiwa manusia. Dialah iaitu Hawa yang mendorong seseorang iaitu Adam mendekati pohon larangan sekaligus melanggar peraturan Allah. Sementara Saint John Chrysostom yang digelar orang suci mengatakan, wanita ialah sumber kejahatan dan godaan yang sukar dihindari, penyakit yang digemari, sumber bahaya bagi keluarga dan rumah tangga, kesenangan yang membinasakan dan bencana yang menyelimuti. Mereka juga beranggapan bahawa hubungan seksual antara lelaki dan wanita merupakan perbuatan kotor yang harus dijauhi walaupun dengan cara yang benar, iaitu pernikahan. Salah lah. Faham macam tu kiranya salah sangat lah kan. Hubungan So, seksual. tak ada makna lah kalau nikah pun kan. Okey. Kesannya Mereka ni bukan bersumber daripada kitab Injil kan. Mereka ni daripada diri mereka sendiri yang buat peraturan tu. Itu yang dia kata bercanggah dengan fitrah manusia kan. Okey. Kesannya, hal ini telah menyebabkan kehidupan bujang iaitu kependetaan menurut mereka adalah suatu kiasan bagi ketinggian akhlak. Macam mana ni Ustazah? Kalau jadi pendeta tu bagi pendapat mereka lah. Tinggilah akhlak orang tu. Tapi dia tak tahu sebaliknya kadang-kadang mereka melakukan
di belakang ni, belakang hubungan tu kan, hubungan seks apa kan. Tak betul lah juga cara tu. Tak, kiranya pendeta kan tak boleh kahwin kan? Tak boleh kahwin. Tapi dia kan ada nafsu juga. Betul lah. Tapi ada juga yang kahwin kan? Ada yang kahwin. Ada juga yang kahwin tu dia ikut siapa pula lah. Kahwin senyap-senyap, kahwin sama-sama mereka. Tak, bukan ada juga yang ni pastor yang kahwin tu ada. Oh, dia orang Protestan boleh kahwin kat Fiza? Protestan. Dia Protestan boleh kahwin, Katolik. Oh, berbeza pula. Ya. Beza. Kawan saya suami dia Protestan. Pula. Maksudnya macam yelah. Sebab Agama benda-benda tu apa ni? mereka yang buat sendiri tu, mereka boleh sat okey, sat tak okey tu kot. Macam. Maksudnya dia sendiri tak ikut Injil punya tu kan? Tak ikut lah. Atau dia Dia kata ubah. sebab Injil tu mungkin banyak versi dia kan, macam-macam. Injil ni kata macam ni kata macam ni kata tak boleh, ni kata boleh. Macam tu lah kot. ikut cita rasa masing-masing. Ikut dia punya ulama' dia lah. Demikianlah apa yang kita dapati bahawa peraturan yang dibuat di barat dengan berlandaskan syariat agama Nasrani yang diselewengkan tetap sahaja menempatkan kaum wanita pada martabat yang rendah dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, hak pewarisan termasuklah larangan bekerja ke atas wanita. Cukuplah dengan bukti yang ditunjukkan oleh seorang penulis wanita Perancis bernama Amandine Lucille Aurore yang tidak dapat menerbitkan karya penulisannya sehinggalah beliau menggunakan nama lelaki iaitu George Sand. Tempohnya antara tahun 1814 hingga 1876 Masehi. Menyamalah ya. Menyamalah. Okay. Hal tersebut menunjukkan wujudnya penghinaan terhadap wanita sekaligus menidakkan keupayaan akal dan fikiran mereka. Tambahan pula, perceraian tidak dibolehkan dalam apa-apa jua keadaan biarpun berlaku permusuhan dan pertengkaran hebat antara suami isteri atau kehidupan suami isteri tersebut bagaikan neraka yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan faktor terbesar yang menyumbang kepada kehancuran sesebuah institusi keluarga dan pengkhianatan terhadap pernikahan. Ustazah ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Wanita dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Sekarang, kita akan memaparkan keadaan kaum wanita menurut pandangan masyarakat Arab sebelum Islam. Antaranya, bagaimana cara mereka memperlakukan wanita dan bagaimana kedudukan wanita dalam struktur masyarakat pada masa itu. Wanita pada pandangan bangsa Arab sebelum Islam sangatlah hina dan rendah kedudukannya. Bahkan terlalu rendah dan hinanya wanita pada masa itu menempatkan mereka pada darjat yang tidak selayaknya bagi manusia. Semua hak mereka dihapuskan, termasuk hak mengemukakan pendapat yang berhubung dengan kepentingan hidup mereka sendiri. Mereka tidak boleh menerima harta warisan kerana dalam tradisi mereka, orang yang berhak memperolehi harta warisan hanyalah mereka yang sanggup berperang dan mampu melindungi anak-anak. Ustazah nak cakap apa-apa? Tak ada. Dia lagi teruk. Dia lagi teruk kan. Mana mereka apa ni? Wanita tak boleh langsung dari segi warisan nak mewarisi harta dia langsung. Kahwin je dengan wanita tu, segala apa hak wanita tu jadi hak suami dia. Dia tak ada hak langsung. Tapi pelik juga
dia menghina wanita, tapi dalam masa yang sama kenapa dia berkahwin? Kalau perkahwinan kalau perkahwinan itu macam tak ada makna pun pada mereka. Macam mana? Malah tak kahwin pun dia boleh, malah tak kahwin pun dia boleh saja berapa banyak dia suka nak kahwin, dia kahwin. Ni zaman jahiliah. Okey, Dia tak cerita kita lagi sambung. tentang bunuh anak semua kan. Anak perempuan. Okey, boleh sambung Ustazah? Boleh. Wanita tidak mempunyai hak untuk menolak atau mengemukakan sebarang pendapat berkaitan dengan urusan pernikahannya. Segala urusan yang berkaitan dengan perkahwinan diserahkan kepada walinya. Bahkan, seorang anak lelaki berhak melarang janda ayahnya iaitu ibunya sendiri untuk bernikah lagi. Kecuali setelah si ibu memberikan semua harta yang diterima daripada suaminya kepada anak lelakinya itu. Seorang anak lelaki juga boleh berkata, akulah yang mewarisi janda ayahku sebagaimana aku mewarisi harta warisan yang lain daripada ayahku. Artinya, anak lelaki tersebut berhak menikahi janda ayahnya tanpa mahar atau menikahkannya dengan lelaki lain dengan syarat maharnya diserahkan kepada anak lelaki tersebut. Tak ada apa. Wanita tak ada apa. Cuma jadi hak lelaki. Aduh, dahsyat Dah bayang boleh kahwin dengan mak. Sekarangnya boleh kahwinlah dengan mak sendiri atau kepada isteri, kepada ayah. Ustazah, Mana? kalau macam tu, kalau nyentuh anak dia lelaki kecil-kecil, bunuhnya sesiap picit-picit. Jangan bagi, jangan bagi hidup. Dia pula yang perempuan, ya Allah. Dia boleh kahwin dia boleh kahwin dengan mak dia ataupun Mak dia. janda kepada ayah dia. Ataupun dia boleh tegah tak bagi kahwin. Yang Dia boleh lain. tegah tak bagi kahwin. Mak tu kata nak dengar dia tak boleh. Dia tegah, dia ada kuasa tak boleh. Macam mana? Habis ya. Dahsyat Ya Allah. Anak durhaka. Anak durhaka, Lebih betul lah, lebih daripada durhaka. Tapi durhaka pada kita sebab kita dah ada syariatnya. Kan? Pada dia tak masa ni apa yang agama dia orang amalkan? Rasanya kalau ikut dulu sebelum Al-Quran dia kan turun Injil semua. Kalau Injil Allah dah bagi ajaran yang betul, tapi dia orang yang manipulate. Yang menolak kan? Dia orang yang manipulate buat sendiri tu yang ada banyak bagi lah konon. Kalau dari asal ni mungkin sama macam dengan Al-Quran. Kan dia punya tu kan. Jadi takkan dari awal Allah dah bagi dah betul lah, tapi orang-orang yang manipulatekan benda tu ikut dia orang punya suka. Ada kalau yang warak sikit tu, dia dia pakai agama Nabi Ibrahim lah. Yalah. Pakai agama Nabi Ibrahim, dia ada cara ibadat dia apa semua tu yang warak lah. Tak warak tu, dia ikut dia lah. Dia kata ahli kitab tu Ustazah tak? Waktu tu kan Ustazah, syariat apa? Agama Nabi Isa macam mana? Kalau majoriti, kalau kebiasaannya dia ikut agama Ibrahimi tu. So Nabi Isa samalah juga dengan samalah. Ataupun ni ada yang ikut Nasrani lah masa tu kan. Kita kata agama Nasrani kan. Macam contoh kita kata bapa saudara sepupu ke bapa saudara Khadijah yang Waraqah bin Naufal tu. Dia menganut agama Nasrani. Dan dia baca kitab-kitab Nasrani sebab tu dia tahu bahawasanya Nabi yang akan lahir dah tak lama ni, dia dah tua dah masa tu kan. Dia kata Nabi akan lahir tak lama lagi. Bila ada tanda-tanda yang dia lihat pada Nabi, makna dia fahamlah Nabi lah dan Muhammad lah yang akan dilantik menjadi Nabi nanti. Jadi dia dah faham lah.
Okey, jom. Pada masa itu dia mengandung. Hmm. Yang Khadijah pula macam mana agama dia? Khadijah masa tu. Kan Khadijah zaman jahiliah. Bukan ke zaman tu di Khadijah dia ikut. antara di antara selepas Nabi Isa sehingga lahirnya Nabi Muhammad, itu sampai ke syariat Nabi Muhammad, di tengah-tengah itu bukankah dianggap satu zaman yang dah terlepas jauh daripada Nabi-Nabi? Tempoh tu kan lama antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh kan. Jadi dianggap macam macam mana ya? Bergantung kepada diri orang tu lah, macam Warakah dan saya tak ingatlah istilah dia Ustazah, apa nama istilah dia? Zaman fatrah. Ha. Fatrah. Zaman tu zaman fatrah. Zaman maknanya belum lagi diutuskan Nabi. Maknanya masa tu tak diutuskan lagi Nabi. Fatrah. Rasanya Ustazah macam zaman kita jugalah. Kalau orang yang betul-betul implement dengan orang yang tak betul kan. Tak melaksanakan, tak ikut syariat yang Nabi Muhammad kata semua kan. Lebih kurang macam tu lah. Asalnya memang ada. Tapi bila lama, lepas tu tak ikut kan. Macam tu lah kan. Buat mazhab sendiri. Maksud zaman kita tu macam mana Ruzah? Zaman kita tak macam kita sekarang ni kan Ustazah. Kalau macam ikut contoh ambil pakai tudung lah. Pakai tudung, kalau ikut Nabi kena pakai tudung labuh, jangan pakai tudung singkat, jangan pakai baju ketat. Macam tu lah. Kalau betul-betul implement, kena ikut macam tu lah. Jadi bila lama-lama sekarang tu, contoh balik-balik duk ajak pakai tudung singkat-singkat kan. Macam tu lah. Asalnya pakai tudung, kalau ikut dalam Quran, pakai tudung labuh, tutup kan. Pakai tudung labuh, tutup dada semua. Sekarang mana dia, maksudnya benda-benda tu dah memang dah tertulis, tapi tak nak ikut. Macam tu lah kot. Macam kalau orang zaman fatrah, dia macam adalah perbincangan di kalangan ulama, apa yang mereka lakukan tidak yang menyebabkan kepada dosa ke, malah dianggap tak dosa lah kira kan, sebab zaman fatrah belum diutuskan lagi Nabi. Tapi macam kita memang kita tahu dah. Kita tahu dah benda tu kena buat, tapi kita macam sebelum Nabi kita kan Nabi Isa kata kan, Nabi Isa mesti dalam dia punya tu dah ada dah. Macam tu lah tak ikut. Tapi kalau Nabi Isa pun dicakapnya sebagai Tuhan, Tuhan, anak Tuhan lah. Jadi macam seolah-olah macam mana ya, dia tak boleh menerima Nabi Isa. Bukan tak boleh terima, dia terima juga Nabi Isa. Tapi dia putar belik. Trinity lah apa benda lah kan. Dia pergi ikut situ. Bukan dia tak terima, dia terima. Tapi dia nak kata Allah tu ada anak tu, mana boleh. Nabi Isa sendiri pun dia sebut dia bukan, dia hamba Allah. Dia bukan anak Allah, dia hamba Allah juga. Tapi mereka tak nak terima. Teruskan. Okey, jom. Dalam sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, kanu iza mata ar-rajulu, dipaham kan mata bahasa Arab. Kanu iza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqa bimra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Artinya, mereka iaitu masyarakat jahiliah, apabila seorang lelaki meninggal dunia, maka para walinya berhak ke atas isterinya. Sekiranya mereka mahu, dia akan dikahwini. Jika mereka mahu, mereka akan mengahwinkannya. Malah, jika mereka mahu juga,
mereka tidak akan mengahwinkannya, maka merekalah yang lebih berhak terhadap dirinya berbanding ahli keluarganya. Ha? Sama ada dia sendiri kahwin dengan orang tu, sama ada dia kahwinkan dengan orang lain, ataupun dia tegah bagi kahwin langsung. Mana dia berhak terhadap diri itu, orang perempuan tu, berbanding ahli keluarganya. Tapi kalau berkepentingan peribadi mungkin dia boleh, okey bolehlah awak kahwin. Kalau orang bagi mahar macam anak dia, anak yang boleh kahwin dengan mak tu yang boleh nikahkan mak, yang boleh izinkan mak kahwin, janji mahar tu diberikan kepada mereka. Kepentingan kepentingan diri. Kepentingan peribadi. Dan kat sini dia kata maka para walinya tu siapa? Dia lah orang yang jaga dia lah. Kalau wali Mak dia kata, bapak dia ke, anak dia ke, anak dia ke. wali maksudnya wali di Penjaga sini dia. wali dalam status wali macam kita wali penjaga lah kan. Penjaga lah. Yang berhak menjaga perempuan tu. Penjaganya. Okey, jom. Perkahwinan dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah tidak ditetapkan berapa had bilangannya. Bahkan penceraian juga tidak memiliki sebarang nilai. Perkahwinan mereka terdiri daripada 4 jenis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya bersumberkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, pertama, seorang lelaki datang menemui lelaki lain bagi meminang seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya atau anak perempuannya sendiri. Selanjutnya, lelaki tersebut memberikan mahar kepada wanita yang dimaksudkan lalu menikahinya. Yang pertama. Yang kedua, ada siapa-siapa nak ni tak? Ustazah ada nak ulas yang pertama ni? Seorang lelaki datang menemui lelaki lain bagi meminang seorang wanita yang ada di bawah perwalian. Lelaki lain tu siapa? Seorang lelaki datang menemui lelaki lain bagi meminang seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya. Atau maksudnya dia datang jumpa wali perempuan tu lah. Atau anak perempuannya sendiri. Selanjutnya lelaki tersebut memberikan mahar kepada wanita yang dimaksudkan lalu menikahinya. Okey lah kan, nampak macam okey je lah kan. Kalau yang ni nampak macam okey sikit kan. Apa yang saya faham daripada ayat ni kan, seorang lelaki datang jumpa wali. Wali tu penjaga kepada perempuan yang macam yang kita baca sebelum ni, ataupun bapa kepada anak dia sendiri. Dan mahar mahar diberikan kepada wanita tu, bukan diberikan kepada wali tu kan. Ini yang paling baik lah kot, yang terbaik lah mungkin. Yang terbaik lah. Di antara 4 kan. Mungkin. Boleh sambung Ustazah? Sambung yang kedua. Okey. Yang kedua, setelah si isteri suci daripada haidnya, si suami berkata, pergilah ke tempat si fulan dan lakukanlah hubungan intim dengannya. Selanjutnya, si suami tidak akan menggauli atau menyentuh isterinya sehingga isterinya itu hamil dan benar-benar jelas bahawa kehamilan isterinya itu merupakan hasil hubungan si isteri dengan lelaki tersebut. Apabila si isteri sudah sah hamil, suami boleh menggaulinya kembali jika dia mahu. Biasanya perkahwinan sebegini dilakukan untuk mendapatkan anak daripada keturunan yang baik, mulia, kuat dan gagah.
perkahwinan seumpama ini disebut sebagai perkahwinan istibda. 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 Kalau dalam Istibda. bahasa, dalam Istibda. tulisannya istibda. Istib daripada bid untuk alif sinta tu yang dimulakan dalam satu verb. Mana dia minta, makna minta nak sekedudukan dengan minta nak duduk, nak sekedudukan dengan isteri tu. Orang tu tadi tu. Si suami tidak akan menggauli atau menyentuh isterinya. Sebab apa? Siapa yang cakap ni? Pergilah ke tempat si Fulan dan lakukanlah hubungan intim dengannya. Ni kata istibda' ni. Dia suruh pergi ke tempat tu. Supaya melakukan hubungan intim. Dan akan berlakulah persetubuhan antara dua. Maknanya lepas isteri itu hamil, mana suami boleh menggauli kembali jika dia mahu. Jika dia mahulah. Perkahwinan begini dilakukan tujuan untuk mendapatkan anak daripada keturunan yang baik, mulia, kuat dan gagah. Tujuan dia tu kata istibda' tu. Anak untuk mendapat keturunan yang baik, mulia, kuat dan gagah. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, sekumpulan lelaki yang jumlahnya tidak melebihi 10 orang secara bergilir-gilir melakukan hubungan seks dengan seorang wanita. Apabila wanita itu hamil dan melahirkan anak, dia akan memanggil kesemua lelaki berkenaan tanpa ada seorang pun daripada mereka yang boleh menolaknya. Setelah mereka semua hadir, wanita itu akan berkata, "Kamu semua sudah tahu apa yang berlaku. Anak ini pun telah lahir, maka dialah anakmu, wahai si Fulan." Wanita itu menyebut nama lelaki yang disukainya, lalu anak tersebut diperlakukan kepada lelaki yang ditunjukinya tanpa boleh menolaknya. Makin dahsyat. Makin dahsyat nampak ni. Slow 10 orang. Dia macam hantar bagi jadi pelacur kan? Tak rasa tercabar ke suami tu? Tak rasa Dia nak kalau kita dayus tapi dah jadi budaya dia kan? Dia tak anggap macam isteri lah. Dia tak anggap itu macam isteri dia. Wanita tu. Barang-barang mainan lah. Barang untuk melayan orang. Mungkin dalam masa sama dapat duit kot. Ada kot kan perjanjian dengan Takkanlah dia nak lepaskan gitu, sedangkan kalau anak sendiri pun boleh minta mahar macam tu je untuk emaknya kahwin dengan orang lain. Dia tu di sini dia akan memanggil tu suami lah kan? Dia akan memanggil ke semua lelaki berkenaan. Perempuan tu kot, Ustazah, perempuan. Perempuan. Yang perempuan. Perempuan tu akan dalam melahirkan anak. Jadi ada kuasa orang perempuan kat sini no? Perempuan berkuasa pula di sini. Lelaki kena dengar dia pula. Dia tunjuk yang mana lelaki yang dia suka. Ayah buat DNA lah kan? Allah pelik-pelik. Itulah dia. Tapi kan dia tulis kat sini kan dia akan memilih lelaki yang dia suka untuk jadi bapa kepada anak tersebut. Yang dia suka tu tak mesti daripada kawan tu. Tak semestinya.
Itulah orang kalau dah sesat. Okey, yang keempat, sekumpulan lelaki dalam jumlah yang ramai berkumpul lalu mendatangi wanita yang tidak pernah menolak sesiapa pun yang mendatanginya. Mereka ini merupakan pelacur yang lazimnya memasang bendera pada pintu kediaman masing-masing sebagai tanda. Sesiapa pun yang berkeinginan pasti dapat meniduri wanita itu. Jika salah seorang antara mereka hamil lalu melahirkan anak, mereka semua berkumpul. Kemudian dipanggil seorang dukun iaitu ahli nasab. Selanjutnya, mereka menisbahkan bayi itu kepada salah seorang lelaki berdasarkan pengamatan si dukun dan bayi itu pun dianggap sebagai anaknya. Lelaki itu tidak boleh menolaknya. Dia pakai dukun pula. Dukun. Dukun yang menentukan pula. Tadi wanita tu sendiri. Perempuan tu pun boleh share dengan dukun tu, Ustazah. Yalah. Maksudnya kat sini dia tu pelacur. So, bertali arus lah orang datang kat dia kan. Lepas tu kan, dukun tu pula yang macam mana dukun? Salah tu dah buat dah. Apa tu? Datuk buat apa? Sorry, maaf. Oh, Kak Ban. Okey. Maksudnya kuasa dukun tu kan. Dukun tu macam guna, yalah kalau dukun ada ilmu dia kan. Jadi kalau Yalah, dekat masyarakat ahli nasab tu dia sebut situ kan, ahli nasab. Maksudnya dia tahu lah kot cara macam mana nak nasabkan bayi tu kepada siapa di antara lelaki yang ramai-ramai tu ya Allah. berdasarkan pengamatan dia. Okey, jom kita teruskan. Sudah, Riwayat ada ini empat no. Okey, dah cukup 4 Okey. Riwayat ini jelas menggambarkan betapa rendahnya akhlak manusia pada zaman jahiliah tersebut dan betapa perilaku mereka itu tidak ubah seperti binatang. Bentuk perkahwinan yang mana seorang suami menghantar isterinya kepada orang lain agar memperolehi zuriat berketurunan unggul tidak ubah seperti dia menghantar haiwan ternakannya kepada baka jantan daripada jenis baik untuk dikahwinkan agar menghasilkan keturunan yang berkualiti. Yang kalau kat kampung-kampung kan lembu baka baik kan. Dipinjam. Samalah ni. Dahsyat ni. Okey. Demikian juga halnya dengan bentuk perkahwinan yang mana sekumpulan lelaki mendatangi seorang wanita dan si wanita bebas memilih siapa-siapa antara mereka sebagai bapa kepada anak yang dilahirkannya. Di samping itu, lelaki Arab zaman jahiliah juga apabila diberitahu bahawa isterinya melahirkan seorang anak perempuan, maka akan merah padamlah wajahnya gara-gara menahan malu, marah dan sedih. Bagaikan sebuah malapetaka besar telah menimpa dirinya. Al-Quran menggambarkan tradisi jahiliah yang amat buruk ini menerusi ayat berikut. Ayat dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikabarkan kepada seseorang busyira ni daripada perkataan basyara lah. Basyara ni makna dia diberi berita gembira. Sebenarnya kalau orang dapat anak memanglah mana kita beri tahu tentang berita gembira kelahiran seorang anak, tak kira lelaki perempuan. Mana busyira tu apabila dikhabarkan, mana diberi berita gembira kepada seorang ahaduhum. Apabila dikhabarkan kepada seorang, mana diberi berita gembira, busyira nama saya ni kan.
Bil unsa mana dia mendapat anak perempuan, unsa kan? Mu'anas, unsa. Dapat anak perempuan. Zalla wajhuhu muswaddan. Maka muramlah mukanya. Zalla wajhuhu muswaddan. Muka dia, wajhu, jadi muka dia muram. Muswaddan, daripada perkataan aswad, hitam. Itu mana Hitam. hitam, hitam. Wajah dia jadi hitam, mana muram lah. Maka muramlah mukanya muswaddan sepanjang hari. Kerana apa? Wahuwa kazim. Sebab dia menanggung duka cita. Kazim. Kazim. Sedangkan, apa dia? Sedangkan dirinya pada hakikatnya menahan perasaan marahnya dalam hati. Wahuwa kazim tu, mana dia menahan perasaan marah dia dalam hati tu. Ada kita baca satu ayat tu yang orang yang boleh kazimin al-ghaiz kan. Orang yang di antara sifat orang yang takwa ialah dia dapat menyembunyikan, dapat menahan perasaan marah. Kazim. Alladzina apa dah dia sebut kazimin al-ghaiz. Ini kazimin al-ghaiz. Orang yang boleh menahan perasaan marah dia. Dia termasuk di dalam antara orang yang takwa lah. Ini kazim ni, mana dia menahan perasaan marah dia. Itu sebab dia di muka dia jadi muswaddan. Dan disembunyikan, yatawaro. Yatawaro tu makna dia bersembunyi daripada orang ramai, menyembunyikan kelahiran tu daripada orang ramai, tak nak bagi tahu, kok malu. Yatawaro minal qaum, bersembunyi daripada orang ramai, minal qaum. Kerana apa? Dia takut merasa malu. Disebabkan berita itulah, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi, daripada buruknya, su' tu buruknya apa yang diberitahu tadi tu. Mana berita yang diberikan kepada dia tu, mana dia anggap sebagai satu berita buruk lah, sebab dia tak suka. Lepas tu, celah-celah tu dia berfikirlah, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Makna sambil dia memikirkan, apa dia fikir? Adakah dia akan memelihara anak tu? Ayumsikuhu ala hunin. Dia nak pelihara, nak jaga ke anak tu dalam keadaan yang hina, ala hunin. Dia nak biarkan anak tu hidup, dia pelihara, tapi duduk dalam keadaan hina. Hina lah. Sebab dia takut apa? Takut malu, takut semua kan, dengan ada anak perempuan tu. Atau, duduk fikir lagi, atau menanamnya hidup-hidup. Am yadussuhu fit turab, menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Turab tu tanah. Am yadussuhu fit turab, atau menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah sungguh jahat apa yang dihukum oleh mereka itu. Okey, baca erti dia. Apabila dikhabarkan kepada seseorang bahawa dia beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya di sepanjang hari kerana menanggung duka cita. Sedangkan dirinya pada hakikatnya menahan perasaan marahnya dalam hati. Dia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang dia dikurniakan anak perempuan, sambil memikirkan, adakah dia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau menanamnya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah, sesungguh-sungguh jahat apa yang dihukumkan oleh mereka itu. Surah An-Nahl 16 ayat 58 hingga 59. Kelahiran anak perempuan bagi masyarakat Arab jahiliah merupakan satu keajaiban. Satu keaiban. Bukan keajaiban. Sorry. Demikian ya. Takut aib bila besar nanti anak bukan apa-apa ni, aib lah. Ustazah, kalau semua anak perempuan yang lahir dari kecil lagi ditanam hidup-hidup, mana datang perempuan-perempuan yang
Yang boleh bawa sampai tua tu. Ada yang dia tak bunuh. Ada yang dia tak bunuh. Anak ni. Ada yang dia bunuh dia buat betul lah. Ada yang besar dia baru dia bunuh. Ada yang dia biarkan je. Benda dahsyatnya ada cerita kan. Isteri dia tu kalau mengandung, dekat-dekat nak melahirkan tu, dia korek lubang siap-siap lah. Dekat rumah dia tu lah. Dia korek lubang. Lepas tu, bila isteri dia rasa nak bersalin tu, pergilah duduk kat lubang tu. Tengok aja anak perempuan, bup, terus jatuh dalam tu. Tak. Macam tu lah. Tu ada cerita sampai macam tu. Ya Allah. Kadang-kadang, kalau dia nak biar hidup tu, dalam pertengahan anak tu hidup tu, macam kita kata, dia biar bagi hidup anak perempuan tu. Kemudian, satu masa, satu hari dia akan kata kat anak dia, kamu pakai baju elok-elok, jom, bapa nak bawa pergi satu tempat kan. Kata kan, anak tu pun pakailah baju elok-elok, ikutlah bapa dia pergi, rupanya tu, dekat padang pasir ni, korek dah lubang lah. Tu lagi sedih kan, sebab dia dah boleh, Dah anak besar tu dah kan. boleh bercakap. Dia kata, kamu tengoklah lubang tu, terus dia tolak masuk. Habis lah. Macam Hati tu lah. kaudu tu Ustazah. Itulah. Tak tahu lah. Hati dia orang macam mana. Itulah kita syukur bila datang Islam, semua benda tu dah habis lah. Ada lah kan. Makna daripada tak ada perasaan dan tu sampai Islam didik sampai hati nak jadi lembut, jadi apa ni, ada perasaan lah kita kata. Itu tradisi orang Arab jahiliah. Okey. Demikianlah tradisi masyarakat Arab jahiliah yang sangat sadis, iaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Perilaku ini layak disebut sebagai puncak kekerasan hati dan kekejaman. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya Fa'izal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat, dalam surah At-Takwir ayat 89. Okey, maksudnya apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya tentang atas alasan dosa apakah mereka dibunuh. Akan ditanya lah. Maknanya akan disoal oleh Allah nanti. Tak tahu nak jawab lah, dia budaya je lah. Terkaku lah. Salah lah apa yang dia buat tu. Anak tu dosa apa? Kiaskan pada zaman kita hari ni lah. Ada orang yang mengandung luar nikah tu. Kan? Bunuh anak. Buang kat mana-mana. Macam tu lah. Sekarang tak kambus. Dulu kambus. Sekarang letak je. Tak kat masjid lah, kat rumah orang lah, kat tepi hutan. Okey, teruk Okey. Okey. Bangsa Arab jahiliah mempunyai alasan dan perspektif yang berbeza-beza dalam soal menanam anak perempuan hidup-hidup. Ada yang melakukannya demi menjaga kehormatan dan bimbang kalau-kalau akan berlaku sesuatu yang mengaibkan kerana mereka merupakan kaum yang gemar berperang dan melakukan serangan. Ini macam mana ni? Apa macam mana kita nak kaitkan dengan gemarnya mereka berperang tu dengan diorang kalau membiarkan anak perempuan hidup? Bila berperang kan, bapak mati, anak siapa jaga? Ikut suka aja lah. Siapa anak kan? Begitulah yang dia orang takut tu. Aib tu maknanya bila balik tak ada, penjaga tak ada, mana anak tu akan terbiar. Siapa-siapa pun boleh buat lah apa yang mereka suka. Tawanan ke kan, tebusan ke, Tawanan. hamba abdi ke. Okay. Kawan tak nak cakap ke?
Okey, jom sambung. Jika mereka tetap memelihara anak perempuan, besar kemungkinan kelak anak perempuan mereka akan menjadi tawanan musuh. Jika hal seumpama ini terjadi, bererti bapanya telah mendapat aib yang sangat memalukan. Kezaliman ini terus menjadi undang-undang yang diamalkan terhadap wanita yang tidak memiliki kesalahan, melainkan disebabkan dirinya yang lemah dan berdasarkan adab kaumnya itu sehinggalah muncul Islam yang mengharamkan perbuatan tersebut. Demikianlah huraian ringkas berhubung dengan keadaan kaum wanita pada masa silam yang mana di mata kebanyakan bangsa yang dipaparkan, wanita ditempatkan pada kedudukan yang paling rendah dan hina. Bahkan di mata bangsa Arab jahiliah, wanita dianggap sebagai komoditi yang boleh diperdagangkan dan tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menolak perlakuan hidup yang amat tidak bermoral ini. Itu. Sekarang kita beralih pula kepada cahaya Islam agar kita dapat mengetahui bagaimana nikmatnya kehidupan kaum wanita di bawah naungan Islam. Islam telah menjaga dan menempatkan mereka pada darjat yang tinggi di mana Islam mengakui hak asasi dan hak kekeluargaan mereka secara sempurna serta menjaga mereka daripada perlakuan yang menjadikan mereka sekadar objek seks dan nafsu dan hawa nafsu semata-mata. Sebaliknya, Islam memandang wanita sebagai unsur penting dalam kebangkitan, ketahanan dan keselamatan masyarakat. Mereka juga dilihat sebagai golongan yang memiliki peranan yang amat besar dalam pembentukan tokoh-tokoh. Mereka bagaikan rahib pada malam hari dan pahlawan pada siang hari. Okay. Ustazah, ulas. Mereka bagaikan rahib kepada mereka. Mereka sebagai beramal rahib pada kot. malam hari dan Buat beramal kot. pahlawan pada siang hari. Wanita ni lah kan akan membentuk tokoh-tokoh yang bagaikan rahib pada malam hari. Mana wanita yang insya-Allah akan dibentuk oleh Islam ni, wanita yang bagaikan mereka ini dapat mendidik rahib, mendidik rahib yang mana mendidik seorang yang akan menjadi rahib pada malam hari dan pahlawan pada siang hari. Mana nak mendidik lelaki ataupun inilah orang-orang lelaki yang bagaikan rahib, mana kalau pada malam hari dia kuat beribadat. Pada siang hari mana dia adalah pahlawan. Wanita lah yang akan mendidik orang. Ibu Kan? Jadi wanita yang inilah mana yang mendapat didikan Islam ni akan dapat melahirkan rahib pada malam hari dan pahlawan pada siang hari. Okeylah, habislah tu lah. Mengenai berbagai keadaan wanita. Ada siapa-siapa nak ulas lagi sebelum kita masuk tajuk baru? Bab yang kedua. Zaman peralihan zaman jahiliah kepada zaman Islam. Lepas ni kita akan masuk tajuk isteri Rasulullah pula. Kira itu macam zaman yang zaman apa orang kata dah dapat Islam, dah beriman lah kan. Yalah. Datuk, Kenapa? saya cakap pada tu. Datuk. Tak ada Kamu tak nak cakap apa-apa? Okey, kalau tak ada, jom kita masuk bab yang kedua. Bawah tajuk isteri-isteri Rasulullah Ummahatul Mukminin.
Okey. Yang kalau kita tengok muka surat sebelah tu, ditulis, wahai muslimah, janganlah kamu menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Mungkin kita akan jumpa selepas ni. Okey. Tokoh pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, wanita bangsawan Quraisy yang suci. Pengenalan. Beliau ialah tokoh wanita sedunia pada masanya. Anak perempuan Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Ini digelar sebagai At-Tahirah yang bermaksud wanita yang suci dan merupakan bangsawan Quraisy. Beliau lahir dan membesar dalam sebuah keluarga terhormat, kira-kira 15 tahun sebelum tahun gajah. Beliau merupakan seorang wanita yang berfikiran tajam, mempunyai cita-cita yang tinggi dan memiliki kepribadian yang luhur. Sehingga ramai sekali tokoh Quraisy yang menaruh perhatian terhadapnya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu pernah berkahwin sebanyak 2 kali. Kali pertama dengan Abu Halah bin Zurarah Al-Tamimi. Hasil perkahwinan tersebut, beliau melahirkan seorang putera bernama Halah dan seorang puteri bernama Hindun. Setelah Abu Halah meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha berkahwin pula dengan Atiq bin A'id bin Abdullah Al-Makhzumi. Namun, perkahwinan dengan suami kedua ini tidak bertahan lama dan mereka akhirnya berpisah. Sepanjang kehidupannya sebagai seorang ibu tunggal, banyak lamaran yang datang kepadanya, tetapi semuanya ditolak dengan penuh sopan. Hal ini disebabkan hasratnya yang begitu kuat untuk lebih menumpukan perhatian terhadap anak-anak dan urusan perniagaannya. Apatah lagi, Khadijah merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat kaya. Beliau mengambil kaum lelaki sebagai pekerjanya yang diberi upah untuk menguruskan perniagaannya yang sedang berkembang maju. Ustazah ada nak ulang? Dia punya asal usul dia, nasab. Kita lihat dari segi asal usul dia tu, nasab dia tu, dia bertemulah juga dengan nasab Rasulullah pada Qusay bin Kilab kan. Rasulullah pun dia pada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Murrah bin Qusay bin Kilab. Dia berhubung nasab di situlah, Qusay bin Kilab. Sama-sama orang Quraisy. Orang bangsawan lah yang kita kata, mana keturunan baik lah. Dan dia, kesimpulannya yang kita dapat di sini, dia berkahwin sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia berkahwin dengan 2 orang. Dan 2 orang pertama Halah bin Zurarah At-Tamimi. Kedua iaitulah Atiq bin Aiz bin Abdullah. Al-Makhzumi. Dia ada 2 orang anak dengan Halah, dengan dengan Abu Halah tu, dia ada 2 orang anak yang nama Halah dan Hind. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi dia punya suami yang pertama tu meninggal. Dikatakan bahawasanya Abu Halah ni adalah juga seorang yang kaya. Seorang kaya bila dia meninggal tu, mana dia meninggalkan harta yang banyak lah untuk Khadijah. Begitu juga dan Atiq ni dia, saya rasa tak cocok kata kaya apa pun. Atiq ni mana dia bukan mati kan, dia akhirnya berpisah saja dengan Atiq ni. Okey. Sebaik sahaja sampai berita kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum baginda diangkat menjadi nabi, baginda memang sudah diketahui memiliki sifat yang jujur, amanah dan berakhlak mulia. Oleh yang demikian, beliau pun meletakkan kepercayaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperniagakan barang dagangannya ke negara Syam bersama pelayannya Maisarah.
barang-barang niaga yang diamanahkan kepada Muhammad itu adalah lebih banyak berbanding yang biasa diberikannya kepada orang lain. Hmm. Maksudnya dia macam banyak grup lah grup dagangan barang-barang. Gitu ke Ustazah? Memanglah pada masa tu kan banyak lagi macam gerakan niaga yang lain, yang lain tu ada lagi lah. Dia ni apa ni yang paling banyak lah barang niagaan dia tu apabila apa ni apabila dia nak diserahkan untuk mengelola perniagaan Khadijah ni. Jadi barangan dibanyakkan, diamanahkan kepada dia dan Maisarah. Maisarah tu siapa? Maisarah tu adalah pembantu kepada Khadijah lah kan. Khadijah bagi Maisarah tu bantu Nabi kita. Maisarah tu lelaki. Kata perempuan pula, tapi ada orang nama Maisarah kan. Perempuan. Maisarah sini lelaki lah. Untuk meniagakan barang-barang dagangan ke negara Syam. Sama pembantu pelayannya itu Maisarah. Yang kita kata dalam Al-Quran pun ada sebutlah tentang perniagaan ni kan. Perniagaan musim sejuk di mana, musim panas di mana kan. Li'ila fi Quraisy. Ya Quraisy lah, daripada orang Quraisy memang ahli lah dalam menjalankan perniagaan ni. Sampai Al-Quran pun menyebut di dalam Al-Quran ya. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Mereka melakukan rihlatas syita' ke mana? Musim sejuk ke mana? Musim panas ke mana kan? Musim panas saya pergi ke mana? Ke Syam kan? Sejuk ke Yaman. Ha? Okey, lepas tu? Okey. Setelah berbincang dan mencapai beberapa persetujuan, maka berangkatlah Muhammad bersama Maisarah ke negara Syam. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad telah memperoleh keuntungan yang cukup besar, lalu membuatkan Khadijah radhiyallahu anha berasa sangat gembira. Namun, jauh di sudut hatinya, kekaguman Khadijah radhiyallahu anha terhadap kepribadian Muhammad jauh lebih besar berbanding kegembiraannya atas kejayaan Muhammad yang pulang dengan membawa keuntungan yang banyak. Sejak itu, Khadijah radhiyallahu anha semakin tertawan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan personalitinya yang tidak sama seperti kebanyakan lelaki lain. Namun demikian, beliau tertanya-tanya sama ada pemuda jujur dan berwibawa ini akan tertarik dan mahu berkahwin dengan dirinya yang telah berusia 40 tahun pada ketika itu. Pada masa yang sama, beliau gusar untuk berhadapan dengan kaumnya kerana sebelum itu banyak sekali pinangan daripada tokoh lelaki Quraisy yang sudah ditolaknya. Sewaktu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sedang kuat dilanda dilema tersebut, datanglah sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Sehubungan dengan itu, beliau pun mengungkapkan perasaan hati kepada sahabatnya itu. Sekilas di air, Nafisah sudah dapat menangkap isi perbicaraan Khadijah radhiyallahu anha. Nafisah pun menghiburkan dan menenangkan sahabatnya itu sambil meyakinkannya bahawa dirinya merupakan seorang wanita yang memiliki segala-galanya. Seorang yang terhormat, berketurunan bangsawan, kaya dan cantik pula. Semua ada kat dia. Semua ada kat dia. Kaya, cantik, terhormat, taharah, bangsawan. Dia digelar sebagai At-Tahirah kan? At-Tahirah. At-Tahirah.
suci. Hmm. Okey. Boleh sambung Ustazah? Boleh. Tambahan lagi, Nafisah menguatkan pendapatnya dengan mengatakan ramai lelaki bangsawan yang datang meminang Khadijah radhiyallahu anha sebelum itu membawa maksud meskipun dalam usia yang sedemikian rakannya itu sebenarnya masih tetap menjadi perhatian ramai lelaki. Lantas, tiada apa-apa yang harus dibimbangkan dalam memenuhi hasrat sucinya itu. Setelah itu, Nafisah pun pergi menemui susuk pemuda yang bernama Muhammad tersebut untuk menyampaikan hasrat murni Khadijah radhiyallahu anha kepadanya. Secara halus, Nafisah mula merisik, "Wahai Muhammad, apakah yang menghalang dirimu untuk berkahwin?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkahwin." Nafisah tersenyum lalu berkata, "Seandainya ada yang mahu mencukupkan keperluanmu serta kamu diminta untuk mengahwini seorang wanita yang kaya, cantik dan terhormat, adakah kamu mahu?" Baginda tidak memberikan jawapan. Sebaliknya, bertanya pula, "Siapakah dia?" Nafisah segera menjawab, "Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Jika beliau setuju, aku akan terima." Itu je. So, Ustazah ada nak ulas kisah tentang ada kena mengena dengan budaya Arab begitu itu ke? Ni Tak ada. kita nak boleh sebut apa ni, cara macam ni. Tak minang lagi kan? Cuma baru duk tanya-tanya je. Risik-risik. Risik-risik kan. Risik-risik. Kita boleh letaklah Nafisah ni sebagai perisik dia lah, no? Nafisah. Kisah. Nafisah Okey. tu dia tambah Okey, kita sambung Ustazah ya. Nafisah segera menemui sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Sementara itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula telah memberitahu ke semua bapa saudaranya tentang keinginannya untuk berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya Abu Talib, Hamzah dan bapa saudara baginda yang lain pergi menemui bapa saudara Khadijah iaitu Amru bin Asad untuk meminang anak saudara Amru itu untuk Muhammad dan menyerahkan maharnya. Setelah selesai, mahar dia apa dia? Maharnya apa Ustazah? Kita tengok lah. Nanti dia beritahu lah. Okey, kita tengok Setelah selesai akad nikah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah menyembelih beberapa ekor binatang ternakan. Kemudiannya diagihkan kepada golongan fakir miskin. Beliau juga mengundang kerabat dan kenalannya untuk bersama-sama meraihkan majlis yang penuh berkat itu. Antara tetamu yang hadir ialah Halimatus Sa'diyah yang datang untuk menyaksikan majlis perkahwinan anak susuannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, Halimah pun kembali kepada kaumnya sambil membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah daripada Khadijah radhiyallahu anha kepada wanita yang pernah berjasa menyusui Muhammad, suaminya yang tercinta. Sejak itu, tokoh wanita Quraisy yang budiman itu resmi menjadi isteri Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha pun akhirnya menjadi teladan paling agung dan mengagumkan sebagai seorang isteri yang menyintai suaminya. Okey. Ustazah, ada nak ulas? Tak salah ingatan saya, 400 dirham kah? Kalau tak salah lah untuk baca-baca. Berapa dirham Ustazah? 400.
400 dirham. Salah tu mungkin lah. Tapi macam ada terbaca. Takkan tak ada mahar pula kan? Mesti ada mahar. Dan dia pun dah ada kerja dengan Khadijah tu. Dan Khadijah bagi ganjaran yang banyak jugalah untuk dia. Ada dalam ni harta dia. Tadi dia kata kepada Nafisah apa? Saya nak kahwin, saya tak ada apa kan, dia kata. Tapi sesudah dia bekerja dengan Khadijah, dia adalah harta. Oh, macam tu. Maksudnya selepas dia kahwin, Khadijah pula yang memberikan sumbangan lah untuk Rasulullah, untuk Nabi. Betul. Okay. Pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Pengorbanannya itu jelas terpapar. Lebih-lebih lagi ketika Khadijah radhiyallahu anha menyedari suaminya amat menyenangi seorang hamba miliknya, iaitu Zaid bin Harithah. Beliau lantas menghadiahkannya kepada suaminya. Di samping itu, ketika suaminya berhasrat mengajak salah seorang sepupunya iaitu Ali bin Abu Talib tinggal di rumah mereka, beliau pun dengan lapang dada menyetujuinya. Bahkan beliau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Ali di rumahnya agar dapat menyontohi akhlak suaminya itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan pelbagai nikmat kepada rumah tangga yang penuh bahagia ini. Buktinya mereka dikurniakan beberapa orang anak lelaki dan perempuan, iaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kalau kita tengok dah Zaid bin Harithah ni. Siapa dia sebenarnya dia ni? Zaid bin Harithah ni. Itu bukan anak angkat dia. Yang selalu kita dengar kan, anak angkat dia kan? Sebelum jadi anak angkat tu. Sebelum jadi anak angkat ni. Hamba milik Khadijah. Pengorbanannya itu jelas terpapar. Lebih lagi ketika Khadijah menyadari suaminya amat menyenangi seorang hamba miliknya, milik Khadijah lah kan? Hamba ni milik Khadijah lah kan? Ya. Faham tak? Ya, betul. Zaid bin Harithah. Sebenarnya Zaid bin Harithah ni dihadiahkan oleh anak saudara Khadijah kepada Khadijah. Ni. Saya baca di tempat lain lah, tapi saya tak ingat nama tu. Zaid bin Harithah ni dia dibeli oleh anak saudara kepada Khadijah dan dihadiahkan Zaid ni kepada Khadijah. Itu baru dapat kat Nabi bila Khadijah bagi, sebab Nabi suka sangat dengan Zaid bin Harithah ni, baru Zaid bin Harithah ni diberi kepada Nabi. Tapi asalnya begitulah. Hanya anak saudara Khadijah yang beli Zaid ni, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Jadi oleh kerana Rasulullah sangat suka kepada Zaid bin Harithah ni, jadi Rasulullah ambil lah Zaid bin Harithah ni sampai jadi anak angkat dia kan. Jadi anak angkat dia. Dan Zaid bin Sabit adalah penulis Al-Quran kan. Ini Zaid bin Harithah. Dan ceritanya akan panjang nanti. Dia akan kahwin dengan Zainab bin Jahsh. Yang akhirnya Zainab bin Jahsh itu akan menjadi isteri Nabi. Itu kehendak Allah, itu untuk nak menghapuskan tradisi menghapuskan tradisi dua tradisi lah, satu anak angkat dan satu lagi isteri. Isteri kepada anak angkat tu tak boleh kahwin. Tradisi.
Tapi dengan adanya kejadian tu dengan kehendak Allah lah, maka apa ni terjadilah apa yang berlaku sampai ada disebutkan nama Zaid di dalam Al-Quran. Ada sebut nama Zaid di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, kan. Wajnakaha likaila yaku alaiha. Kan, supaya adat tu terhapuslah. Mana Muhammad bukan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukanlah bapa kepada salah seorang daripada orang lelaki kamu. Maksudnya bukanlah bapa kepada Zaid. Dah letak dah Zaid bin Muhammad dah. Dah letak dah Zaid bin Muhammad dah. Tapi Allah hapuskan apa ni kebiasaan tu, adat tu, dan Zaid bin lah dengan pak dia bin Haris. Maksudnya kalau kita sendiri sekarang ni ambil anak angkat, jangan dibinkan dengan kita. Tapi dulu memang ada budaya kan, budaya dulu. Ada. Sampai menimbulkan inilah kesulitan lah juga apabila kalau dia tu anak perempuan ni nak kahwin. Macam mana? Kan ayah dia tu nak yang dibinkan tu nak jadi wali, mana boleh. Kena jelaskan lah. Benda tu. Lagi satu kan kalau misalnya bapa meninggal kan, dia sama bin dengan adik-beradik yang lain, tetapi harta apa ya, pusaka dia tak boleh, tak ni kan. Jadi menimbulkan macam yalah susah lah kan. Boleh gaduh adik-beradik. Boleh. Kalau tidak diberitahu, kena diberi faham awal-awal. Okey, jom kita sambung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengurniakan Muhammad dengan sifat gemar berkhalwah, iaitu bersendirian untuk beribadah, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih digemarinya selain berkhalwah sendirian. Baginda melakukannya di Gua Hira selama sebulan penuh pada setiap tahun. Baginda bermalam di sana selama beberapa hari. Padahal bekal yang dibawanya hanya sedikit. Tujuan baginda berkhalwah adalah untuk mengasingkan diri daripada apa yang dilakukan oleh para penduduk Makkah yang terbuai dalam perbuatan dosa seperti menyembah berhala dan bermacam-macam perbuatan lain yang sia-sia. Okey. Sebagai seorang isteri, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sedikit pun tidak berfikiran sempit dalam menghadapi pemergian suaminya itu. Beliau tidak pernah sekali-kali mengeruhkan fikiran suaminya dengan sebarang pertanyaan atau percakapan yang tidak penting. Sebaliknya, beliau yang sering berusaha sedaya upaya untuk menjaga suaminya dan memberikan ketenangan selama suaminya berada di rumah. Maksudnya dia tak kisahlah Rasulullah berkhalwah. Berapa lama ustazah dia duduk dekat Gua Hira tu kalau sekali dia pergi? 40 hari. Oh tu. Bulan penuh. Pada bulan. No. Bukan ustazah. Beliau bermalam di sana selama beberapa hari. Selama sebulan penuh pada setiap tahun. Lepas tu maksudnya tak samalah, tak semestinya sebulan lah kan. Sebab dia nak elak daripada masyarakat jahiliah kat luar tu. Ada yang menyembah, ada yang macam-macam lah. Kan. Perbuatan dosa. Dia nak elak tu lah. Kan apa ni, orang Arab ni bersuka ria apa semua tu. Menari, menyanyi semua tu lah, dia nak elak pada tu. Dia pergi khalwah.
Adakah itu tanda-tanda kenabiannya? Wah, Mas- mungkin jadi satu dipanggil irhas, mana tanda-tanda awal kan. Jauhkan diri daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa lah. Itu pun satu dia irhasat. Okey. Jadi Khadijah ni dia apa ni? Dia reda sajalah kan Nabi pergi tu tinggal dia semua tu. Jadi kata Khadijah ni pemikiran yang luas lah, tidak sempit dalam menghadapi pemergian suaminya itu. Menjagalah mana dia tak mengeruhkan pemikiran Muhammad dengan sebarang pertanyaan atau percakapan yang tidak penting. Oh, kita duk beletih ke? Pergi mana? Tinggal. Mana nafkah, mana apa. Macam tu kita. Tapi tengok Khadijah tanpa. Mana tak ada lah nak tanya, nak desak-desak. Beliau sering berusaha sedaya upaya untuk menjaga suaminya dan memberikan ketenangan selama suaminya berada di rumah. Ustazah, Di rumah dia berusaha. tanya sikit boleh? Bila Kalau boleh jawab. selepas dia berkahwin, adakah dia masih lagi menjalankan perniagaan Siti Khadijah? Tak tahu pula dalam sejarah macam mana kan. Mungkin masa kalau dah dia dilantik sebagai Nabi, tak ada dah lah kan. Mana sebab dia tugas dia lagi penting, berdakwah apa semua tu. Ni masa ni belum lagi lah ni. Tak, sebelum dia dilantik Nabi, di antara tempoh dia berkahwin dengan tempoh sebelum dia dilantik jadi Nabi. Maksudnya dalam tempoh tu takkan dia jadi suami dia kena buat perniagaan lagi kot. Macam mana? Ustazah banyak baca, saya tak banyak baca. Tapi tak sampai lah ke, tak jumpa lah lagi kan. Mana kita boleh buat kata kemungkinan je lah. Kemungkinan diserahkan lah kepada orang-orang yang sebelum ni yang menjalankan perniagaan dia kan. Memang ada orang dia sebelum Rasulullah tu. Yalah. Ada orang-orang tu. Yang menjalankan perniagaan dia tu. Maisarah masih ada? Maisarah saya ada. Kemudian teruskan. Okey, jom sambung. Tatkala suaminya sudah berangkat ke gua, kedua-dua matanya sering terbayang akan kehadiran suaminya itu. Bahkan, kadang-kadang beliau menghantar seseorang untuk menjaga dan mengawasi keselamatan suaminya itu tanpa bermaksud mengganggu khalwahnya. Jadi sebelum ni pun kan, Khadijah sendiri dia bermimpi. Dia bermimpi matahari masuk ke dalam rumah dia. Matahari masuk dalam rumah dia bermimpi. Itu dia pergilah tanya pada itulah Waraqah bin Naufal tu kan. Waraqah bin Naufal pun dia bagilah apa ni takbir mimpi dia tu. Maknanya akan ada dalam rumah kau inilah seorang yang istimewa lah. Jadi dia ni Khadijah ni dia mana teringat-ingatlah dalam hati dia ni, adakah dia ni adalah suami dia ni. Suami dia ni yang memang ada dah pendahuluan itu kan, dia suka pergi berkhalwah kan. Dia ingat gitulah dalam hati dia. Jadi dia pun dah biasa mimpi dah. Ini belum jadi Nabi ni, belum dilantik kan. Baru duk pergi ke ni, ke Gua Hira ni. Itu baru kita tengok apa dia peristiwa. Okey. Peristiwa di Gua Hira.
Okey, peristiwa di Gua Hira. Kebiasaan berkhalwah di Gua Hira ini terus dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Sehinggalah pada suatu ketika dalam bulan Ramadan, Jibril alaihi salam datang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejurus Jibril alaihi salam meninggalkannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dalam kegelapan fajar dengan wajahnya yang pucat, menggigil dan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, baginda terus berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Itu yang kita dengar dalam hadis ada disebut zammiluni, zammiluni. Zammiluni. Zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Itu Surah yang turun Muzammil. Muzammil. perkataan ya ayyuhal muzammil tu muzammil kan, daripada perkataan zammala, yuzammilu, zammiluni. Zammilu tu fi'il amar lah, kata kerja suruh. Jadi kita harus ingatlah bagaimana Nabi kita menerima wahyu yang pertama tu. Bagaimana dia menerima wahyu yang pertama, iaitu apabila Jibril datang. Dia datang dalam rupa apa ni? Ingat tak? Dalam rupa Jibril sebagai apa? Sebagai seorang lelaki lah Lelaki. kan? Sebagai seorang lelaki kan? Itu dia apa ni? Dia peluk Nabi, dia kata, dia suruh baca Iqra. Iqra. Itu Nabi jawab, ma ana biqari. Tak pandai baca. Peluk lagi kuat-kuat. Iqra. Lagi, ma ana biqari. Sampailah 3 kali. Iqra. Dia kata lagi, ma ana biqari. Barulah lepas tu dia boleh ikut apabila apa ni, Jibril peluk dia kuat-kuat tu, pun keluarlah bacaan yang Jibril ajar, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tu. 5 ayat. Lepas tu Jibril pun hilang, tak ada. Dia pun balik ke rumah tu. Inilah selepas Jibril meninggalkannya, Muhammad pulang dalam kegelapan fajar dengan wajahnya yang pucat, menggigil dan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, baginda terus berkata pada istrinya, zammiluni, zammiluni. Fazammiluhu, dalam hadis itu kata, maka mereka pun menyelimutkanlah dia. Dan datanglah apa ni, bila ditanya kenapa, bila isteri ditanya, dia kata apa, inni khasyitu ala nafsi. Aku bimbang, aku takut. Aku bimbang, aku takut ada diriku nak jadi apa ni. Takut. Lepas tu barulah Khadijah keluarkan kata-kata untuk menenangkan dia kan. Menenangkan soal pujuk dia lah. Ini dalam tulisan muka surat 25 ni kot. Yang tulisan besar tu. Itulah kata-kata Khadijah untuk menenangkan hati Rasulullah. Pujuk. Jangan takut apa semualah. Okey. Setelah Khadijah radhiyallahu anha menanyakan apa sebenarnya yang berlaku kepada suaminya itu terus bersuara, "Wahai Khadijah, aku amat bimbang akan diriku." Dengan penuh keyakinan, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah Dengan penuh keyakinan, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan seorang isteri yang bijak dan berpandangan jauh itu berusaha menenteramkan suaminya lalu menjawab, "Tuhan tentu akan menjaga kita.
wahai Abu Al-Qasim, bergembira dan teguhkanlah hatimu demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya aku berharap kamulah yang akan menjadi nabi bagi umat ini. Demi Allah, dia pasti tidak akan menghinakanmu selamanya kerana kamu sering menyambungkan silaturahim, bercakap benar, memikul beban orang lain, menghormati tetamu dan sering membantu meringankan musibah orang lain di jalan yang benar. Ketulusan tu, okey. Okey, Ustazah cakap. Itulah. Lah. Sayyidatina Khadijah ni macam menenangkan hati Nabi, menunjuk dia. Kalau kata jangan takutlah sebab kamu ni mana sesungguhnya aku berharap kamulah yang akan menjadi nabi bagi umat ini. Demi Allah, dia pasti, Allah pasti akan Allah pasti tidak akan menghinakanmu. Kamu jangan takutlah. Allah pasti tak menghinakan kamu selamanya kerana kamu sering, ini di antara sifat-sifat ataupun peribadi Rasulullah yang Khadijah suka sangat dengan peribadi Rasulullah ni, sebab dia suka, Rasulullah ni suka menyambungkan silaturahim. Kamu jangan takut, Allah takkan menghinakan kamu sebab kamu seorang yang sering menyambungkan silaturahim, suka bercakap benar. Kalau cakap benar, memikul beban orang lain, mana suka tolong orang lain. Beban orang lain dia yang tolong. Tolong meleraikan beban tu. Hormati tetamu, engkau menghormati tetamu dan sering membantu meringankan musibah orang lain di jalan yang benar. Sejuklah sikit hati Nabi dengan pujukan Sayyidatina Khadijah ni. Okey, teruskan tu. Ketulusan tutur kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu telah menenangkan dan menenteramkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, kelak isterinya mempercayai apa-apa sahaja yang dibawa olehnya. Sikap seorang isteri yang berfikiran cerdas dan amat bijaksana itu tidak terhenti setakat itu. Sebaliknya, Khadijah radhiyallahu anha segera pergi menemui sepupunya Waraqah bin Naufal lalu menceritakan segala kejadian yang dialami suaminya. Mendengar cerita tersebut, Waraqah terus menyatakan, Kudus itu maha suci. Kudus maha suci. Demi zat yang jiwa Waraqah berada dalam kekuasaannya. Wahai Khadijah, jika kamu mempercayaiku, sesungguhnya telah datang Al-Namus Al-Akhbar kepadanya yang juga pernah datang kepada Musa dan Isa. Sesungguhnya Muhammad akan menjadi nabi bagi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia tetap teguh. Dia tengok Khadijah terus pergi pada sepupu dia Waraqah bin Naufal, lagi menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi. Dan itulah dia yang Waraqah suruh sampaikan kepada Muhammad. Jadi dia kata apa? Wahai Khadijah, jika kamu mempercayaiku, sesungguhnya telah datang An-Namusul Akbar. An-Namusul Akbar maksudnya malaikat Jibril itulah. Dia gelar sebagai An-Namusul Akbar kepada Nabi kita, kepada Muhammad, yang juga pernah datang kepada Musa dan Isa. Namusul Akbar tu pernah datang kepada Musa dan Isa. Sebenarnya Muhammad akan menjadi nabi bagi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia tetap teguh. Beritahu kat dia supaya dia tenanglah. Kemudian ada apa nak ini kan? Setelah itu, setelah itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha segera kembali ke rumahnya untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada suaminya. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengajak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Waraqah.
Tujuannya berbuat demikian agar baginda mendengarnya sendiri daripada Waraqah berhubung dengan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira itu. Menemui Waraqah bin Naufal. Sesampainya Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha di rumah Waraqah bin Naufal, baginda pun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Waraqah pun menegaskan, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kamu akan menjadi nabi umat ini. Namun, kamu akan didustakan, disakiti, diusir dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada waktu itu, pasti aku akan menolongmu dengan sepenuh tenagaku. Waraqah pun mendekati baginda lalu mencium ubun-ubunnya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Waraqah itu, baginda bertanya lagi, adakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, kerana tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah seperti yang kamu bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Alangkah baiknya jika aku menjadi muda kembali. Alangkah baiknya juga jika pada waktu itu nanti aku masih hidup. Tidak lama kemudian, Waraqah pun meninggal dunia. Maksudnya, dia tak sempat tengoklah proses. Tak sempat lah. Ada apa-apa lagi nak cakap? Senyap je kawan-kawan. Okey, kita sambung. Segala yang diperkatakan oleh Waraqah itu telah membuatkan hati Nabi SAW berasa tenang. Sebabnya, baginda sudah sedia maklum bahawa sejak awal penyampaian dakwahnya kelak, baginda akan menghadapi berbagai-bagai halangan dan rintangan. Itulah sunnatullah yang pasti berlaku bagi setiap Nabi dan para penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap penghinaan dan ejekan yang dilontarkan penentangannya pasti akan dihadapinya dengan sabar dan tabah, semata-mata demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya dah terima wahyu pertama, ya, Iqra. Kemudian telah berlakulah di sini maknanya Nabi rasa takut, rasa cemas, balik ke rumah. Menyebut zammiluni yang menyebabkan juga kita lihat ada satu ayat Al-Quran itu yang surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Itu kan. Nanti saya akan terangkan insya-Allah bersama dengan ayat Al-Muddassir. Sebab ayat Muzammil turun dulu, lepas itu baru ayat ya ayyuhal muddassir. Bagaimana peristiwa tu berlaku? Yang Muzammil tu pasal apa? Pasal apa disebut wahai orang yang dalam selimut, bangun. Qumil lail, bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam. Kenapa? Kenapa dia suruh bangun sembahyang malam? Kemudian ayat yang seterusnya Al-Muddassir pun makna wahai orang yang selimut juga. Tapi ayat ni dia kata qum fa'anzir. Bangun kamu dan berikan peringatan. Qum fa'anzir. Jadi saya akan terangkan dalam dua-dua ayat tu kaitan dia supaya kita faham benar-benar. Dia kata Muzammil tu apa benda dan apa tujuan diturunkan ayat tu, dan bila masa pula Rasulullah dipanggil oleh Allah wahai orang yang berselimut juga, Muddassir. Bila ayat ni diturunkan. Muzammil pun wahai orang yang selimut. Yang ni pun wahai orang selimut. Mana kita nak tengok kaitan dua ayat ni. Okey. Kita berhenti cakap tu dulu. Siapa Pak Izzah? Maksudnya kat sini masa
masa ayat Muzammil, surah Muzammil diturunkan itu, masa seolah-olah itu untuk Rasulullah sahajalah kan. Untuk diri dia sahaja, disuruhnya buat amal ibadah solat malam. Lepas tu barulah disuruh mulakan dakwah untuk orang kan, bila diturunnya surah Ya Ayyuhal Muddassir. Itu ke Ustazah? Jadi tujuannya kuatkan dulu dari segi rohani. Teguhkan, kuatkan dulu dari segi rohani, baru kamu boleh berdakwah. Qum fa'anzir, ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. InsyaAllah lah nanti saya terangkan sebab ini hubungan dua-dua ayat. Jadi bila dalam wahyu pertama tu dia sebut zammiluni, maka ayat pun turun ya ayyuhal muzammil. Mana adakah Tuhan marah? Tuhan marah, hai Muhammad yang duduk selimut. Tuhan marah kan? Qumil illa qalila. Tuhan tak marah sebenarnya. Panggilan tu panggilan manja. Panggilan manja pada Rasulullah. Seperti mana panggilan manja Rasulullah juga kepada Sayyidina Ali. Ada satu kali kan Sayyidina Ali tu dia macam mana tu? Ada pot tu dia macam marah dekat Sayyidatina Fatimah. Kemudian dia guling-guling badan dia kat tanah, guling badan dia kat tanah. Lepas tu Nabi pun panggil ya Abat Turab. Wahai bapa. Bapa apa? Turab ni makna tanah lah kan. Sebab dia turab tanah kan. Dia guling-guling badan dia tu. Tu panggilan manja ayat tu. Panggilan manja Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Seperti inilah. Okey. Kita tengok wanita pertama beriman. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita pertama yang memeluk Islam, sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Isteri yang amat besar cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini tampil memberikan segenap bantuan dan pertolongannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh setia, beliau menolong suaminya dalam menanggung beban yang amat berat akibat ejekan, penghinaan dan berbagai-bagai ancaman yang dicetuskan oleh kaum Quraisy Makkah. Sehingga berkat bantuannya, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan semua ini terasa ringan oleh baginda. Pernah pada suatu ketika, tatkala Nabi SAW dalam keadaan berselimut, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Sebenarnya saya kata saya nak jelaskan sebab ayat Muzammil turun dulu. Ni yang kemudian ni. Muzammil turun dulu. Muzammil itulah. Selepas Rasulullah balik ke rumah, dia diselimutkan dan lepas diselimutkan dan dia diberi, oi cucu ni teruknya, kau robek aku punya. Tu saya turun. Maknanya apa ni? Tu dia duk tarik benda ni. Nah. Pergi turun. Tu kami. Bila dia bila dia balik daripada Gua Hira tu, dia kata zammiluni, mereka pun selimutkan dia. Kemudian turun ayat tu lah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, kan ayat tu. Jadi ayat tu kata, wahai Muhammad yang berselubung, selimutlah,
bangunlah untuk sembahyang pada waktu malam, kecuali sedikit daripadanya. Maknanya kalau boleh semalam-malaman tu, kecuali sedikit. Kurangkanlah. Nisfahu, ataupun separuh malam. Awinqus minhu qalila, atau kurang daripada separuh. 1/2 atau kurang daripadanya, daripada 1/2. Au zida alai, atau tambah atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi maknanya di sini seolah-olah Allah nak memberitahu kepada Nabi, itulah makna kamu kena kuatkan dulu roh kamu, jiwa kamu dengan melakukan sembahyang ni lah. Sembahyang tahajud, sembahyang malam. Mengikut ni lah. Qumil laila ila semalam-malaman, ataupun separuhnya ke, nisfahu au qus ala, ke kurang daripada separuh ke, atau tambah daripada separuh ke, zid alai, dan bacalah Quran, warattilil Quran tartil. Jadi itulah makna panggilan ni, maknanya dikata panggilan manjalah daripada Allah. Yang berselimut, bangun. Qumil lail, kena buat qiyamul lail. Nabi sedang berselubung dengan pakaiannya. Sudah tiba masanya. Naklah kamu bangun untuk mendirikan sembahyang, lakukanlah yang demikian itu terus menerus sepanjang malam, kecuali sedikit sahaja daripadanya. Jelasnya bangun beribadah iaitu separuh malam, atau kurang sedikit daripada separuh, atau lebih sedikit daripada separuh, sampai 2/3 malam. Apa tujuan dia? Kenapa tujuan? Saya sebut tadi kan, tujuan disuruh mendirikan sembahyang tu ialah untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagai latihan supaya diri mempunyai persediaan untuk menghadapi urusan agama yang besar, yang penting, yang akan Allah dari masa ke semasa Allah wahyukan kepada dia. Untuk menghadapi urusan agama yang besar, penting, lagi berat, itulah bertabligh, menyerukan, menyampaikan dakwah Tuhan kepada sekalian manusia, dan membukakan mata mereka supaya melihat agama yang baru dibawanya dari Allah. Latihan memperteguhkan jiwa dengan mendirikan sembahyang dan beribadah kepada Allah pada waktu malam. Bolehlah dipilih sama ada separuh atau kurang sedikit daripada separuh, ataupun lebih sedikit daripada separuh pada setiap malam. Pendeknya bangun pada waktu malam itu, tempohnya sangat panjang sekiranya tidak kurang daripada 1/3 malam dan tidak melebihi 2/3 malam. Maknanya kita kata selalu disebut 1/3 malam itulah masa yang paling baik kan. Yang akhir-akhir itulah. Okey. Nah itulah mengenai ayat tu kan. Maknanya disebut sebagai Muzammil. Dan yang Al-Muddassir ni pula, ya ayyuhal muddassir. Al-Muddassir, wahai orang yang selimut juga, wahai bangunlah, lalu berilah peringatan. Okay, sesudah tadi dah kuat dari segi ruh, dengan kita menjalankan latihan ruh kita, latihan ruhiyah kita dengan sembahyang banyak, baca Quran apa semua tu, maka satu ketika Rasulullah ini diceritakan bahasanya Rasulullah dalam Al-Muddassir ni, wahai orang yang sedang selit dalam selimut, bangunlah lalu beri peringatan. Jadi dah kuat dah jiwa ni, dah teguh dah jiwa ni, maka bangun.
berilah peringatan. Anzir, beri peringatan. Dan di samping itu, hendaklah kamu besarkan Tuhanmu. Rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah bersih. Siyabaka, siyab, jamak daripada saubun, hendaklah fatahhir, bersihkan. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa hendaklah tinggalkan. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir, dan untuk menunaikan perintah Tuhan itu hendaklah bersabar. Walirabbika fasbir. Jadi itu pertalian ayat ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddatsir. Ini berlaku, ya ayyuhal muddatsir ni berlaku itu apabila satu ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan, kedengaran suara datang dari langit. Dengar suara datang dari langit, lalu baginda pun angkat kepala dia, tengok-tengok di sana, dilihatnya malaikat yang dulunya telah mendatanginya di Gua Hira. Mana dia nampak malaikat lah. Pada ketika itu pula sedang duduk di kursi, malaikat ni duduk di kursi berada di antara langit dengan bumi. Jadi melihat tu Nabi pun rasa gerun lah dan terperanjat. Dia balik ke rumah pada isterinya, seraya berkata, Dassiruni. Disebut itu pula, Dassiruni, dalsa, Dassiruni. Sebab itulah turun ayat, Ya ayyuhal muddatsir. Selimutkan aku. Kemudian Allah pun menurunkan ayat seterusnya, Qum fa'anzir. Tuhanmu hendaklah kamu besarkan, yakni tidak ada siapa yang lebih agung dari Allah, kerana sifat kebesaran dan keagungan itu khusus bagi Allah, yang wajib kita iktikadkan dalam hati dan mengucapkannya pula dengan lidah. Besarkan Allah selepas ungkapan perintah memberi peringatan. Anzir, qum fa'anzir, kemudian dia suruh besarkan Allah, merupakan suatu ingatan yang ditujukan kepada Nabi supaya mengagungkan Allah. Itulah yang lebih penting, dan mengingatkan agar baginda jangan mempedulikan telatah orang-orang kafir yang memperkecil-kecilkannya, dan janganlah takut melainkan Allah. Pakaian hendaklah dibersihkan. Wasiyabaka fatahhir, yakni pakaian yang mengandungi najis dan pencemaran hendaklah dibersihkan. Kerana orang yang beriman itu orang yang baik lagi bersih, tidak layak berpakaian kotor. Ada satu maksud lain pakaian di sini adalah apa? Itu bersihkan apa? Bersihkan hati, ya, bersihkan hati. Itu memang makna dia, makna zahir dia itu bersihkan pakaian, bersihkan diri dan bersihkan pakaian. Dan satu lagi makna dia seperti mana pendapat Ibnu Abbas, dibersihkan hati. Pakaian itu maksud bersihkan hati, bermakna hatimu hendaklah engkau sucikan dari dosa dan maksiat. Baik. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya. Jadi dari ayat tadi pakaianmu hendak dibersihkan itu, maksudnya dari sini ulama pendapat membasuh pakaian dengan air jika ia mengandung najis. Maka menjadi wajiblah membasuh pakaian orang sembahyang itu jika terkena najis. Perbuatan dosa hendaklah ditinggalkan. Warrujza fahjur, yakni tinggalkanlah maksiat dan pekerjaan yang berdosa yang menyebabkan mendapat seksa di dunia dan akhirat. Rujza mengandungi berbagai makna. Antaranya ialah patung berhala, termasuk juga tinggalkan. Rujza tu termasuk juga makna patung berhala, segala keburukan yang menjijikkan, yang seolah-olah maksudnya tinggalkanlah perangai yang buruk yang menjadi kelakuan kaum musyrikin, berbuat syirik, menyembah patung dan berhala. Maka perbuatan mereka itu hendaklah sentiasa dijauhi. Last sekali ayat, wala tamnun tastaksir, dan jangan engkau memberi
dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak. Yakni jangan memberi sesuatu pemberian kepada orang, kemudian engkau harapkan pula balasan lebih banyak daripadanya. Kerana Rasulullah sebagai orang budiman menganggap kecil apa yang diberikan kepada orang, meskipun pemberiannya itu sangat banyak. Kan Rasulullah selalu, apa yang ada pada dia habis dia bagi, sampai dia tak ada apa. Dia anggap kecil je bagi dia. Jangan harap kata kita nak dapat lebih banyak daripada pemberian itu. Jangan engkau mengharapkan balasan yang lebih banyak daripada sesuatu amalan lantaran engkau menganggap datangnya dari dirimu. Tidak lain amalan yang engkau kerjakan itu adalah kurnia yang diberikan Allah kepadamu kerana dialah yang memberi engkau jalan untuk beribadat kepadanya. Dan untuk menunaikan perintah Allah, wali rabbika fasbir, untuk menunaikan perintah-perintah Allah tu sabarlah, fasbir, wali rabbika fasbir, dan untuk menunaikan perintah Allah dalam kamu bersabar. Yakni bersabarlah di dalam mentaati Allah dan beribadat kepadanya, dan bersabarlah di atas penderitaan dan pendustaan musuh terhadapmu. Mana Nabi lah minta dia menghadapi segala itu dengan sabar. Itulah dia jelasan 2 ayat tu. Ayat Abu dan ya ayyuhal muddatsir. Muddatsir turun kemudian. Okay. Okey. Hmm. Ustazah tak payahlah baca, maksudnya Ustazah ada hurai licin dah tu. Hmm. Kan? Oh, ada makna dia. Tak apalah, saya baca maksud dia artinya. Hmm. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta sampaikanlah peringatan dan amaran kepada umat manusia bahawasanya Tuhanmu hendaklah kamu ucap dan ingat akan kebesarannya, bahawasanya pakaianmu hendaklah kamu bersihkan, bahawasanya segala kejahatan hendaklah kamu hindari. Janganlah kamu memberikan sesuatu demi memperoleh sesuatu yang lebih banyak daripadanya. Bagi menjalankan perintah Tuhanmu, hendaklah kamu bersabar terhadap tentangan musuh. Al-Muddatsir ayat 1 hingga 7. Sejak ayat ini diturunkan, bermulalah sebuah fasa kehidupan baharu yang penuh dengan berkat, sekaligus penuh dengan berbagai-bagai bentuk kesukaran dan rintangan. Menurut baginda, waktu tidur dan istirahat baginya sudah berakhir. Okay. Dalam pada itu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha turut membantu dakwah suaminya, iaitu mengajak kaumnya menerima Islam sebagai pegangan hidup, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Pengislaman bekas hambanya Zaid dan 4 orang anak perempuannya sendiri merupakan hasil pertama dakwah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa? Siapa dia anak perempuan dia? 4 orang tu siapa dia? Anak Khadijah lah Anak kan. perempuan Khadijah lah kan. Anak perempuan Khadijah lah. Itulah pada Zainab, Kalsum, Kalsum, Umar, Ruqayyah kan. Kaya. Ya. Okay, ambil dah. Ambil dah kan? Bermula dari detik itu, kaum muslimin menghadapi pelbagai bentuk ujian. Biarpun begitu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tetap tampil bagaikan gunung yang berdiri utuh. Hal ini demikian kerana beliau benar-benar memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Artinya, baca maksud dulu Ustazah, lepas tu Ustazah hurai. Artinya Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Okay, silakan Ustazah. Memanglah maknanya. Kita tak boleh saja nak sebut kita ni beriman, sedangkan kita tidak diuji.
Kita mesti akan menempuh ujian. Itu mana tu? Hasiban nas, adakah patutkah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu itu pula. Ya? Sesuailah dengan apa yang Rasulullah akan hadapi ni. Mana Rasulullah akan tetap menghadapi ujian. Mana ujian tidak lekang lah daripada panjat. Itu je lah maknanya. Kita jangan rasa lega lah. Dan kita mesti Allah akan bagi ujian kepada kita. Macam-macam lah. Ujian kan. Ujian Allah ni macam-macam lah. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi tidak sunyi daripada ujian lah. Sebab tu dia kata ahasiban nas, tak kira manusia. Bukan orang beriman saja. Tak kira siapa-siapa manusia. Dia kafir ke, dia apa ke, dia mesti akan terima ujian daripada Allah. Itulah. Lepas tu Setakat ni ya. kita tinggal. Setakat tu dulu ujian. Ni ya. Akan datang ujian. Kita sambung tengok ujian ketiga ni. InsyaAllah. Ustazah, sajalah bila yang ungkapan tu yang dikata menurut baginda waktu tidur dan istirahat baginya sudah berakhir. Sedih pula dengan benda tu. Ayat tu. Yalah. Kan? Yalah. Mula dah kita tak ada rehat dah lepas ni. Dia rasa kan. Mana dia dapat wahyu tu lah. Fa'azir, bangun dan beri peringatan, berilah peringatan. No more relax lah dia tak ada. Dan Rasulullah mana ada relax dah tu. Relax dah. Berperang sampailah. Perang kan. Tak ada lah. Perang ke hijrah daripada Mekah hijrah. Sampai akhir sampai wafat lah selesai. Itulah. Sampai dia wafat lah. Okey lah nak. Dekat tu kan kita lain ni. Ya, takat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Baca doa ya. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya ilahana, ya jalil, wahai Allah yang maha agung. Ya jalil, wahai Allah yang maha agung. Ilahana antal jalilul ladzi tazubul akbadu min jamalika wa tarta'idul quluba min 'azamika wa jalalika. Tajalla lana bismikal jalil. Fala nara makhluqan illa wa qad sajada li'azamatika wa la nara jamalan illa mustamiddan min jamalika. Jamilna ya Allah, jamilna ya Allah bil afiyati wa zayyinna bit taqwa wa hab lana min mahabatika ya jalil innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lebur setiap hati yang memandang kecantikan keindahan-Mu. Bergetar semua hati menyedari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah rahsia nama-Mu Al-Jalil sehingga kami tidak melihat suatu makhluk pun kecuali sujud di hadapan-Mu. Juga tidak memandang keindahan kecuali bersumber dari keindahan-Mu. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat dan perindahkanlah kami dengan takwa serta anugerahi kami haibah dan wibawa yang bersumber dari wahai Zat yang Maha Agung. Semuanya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana Ya Rabbal Alamin. minna minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Amin. Rabbi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Hmm. Ustazah. kasih semua